Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Dengan izinnya kita dapat bertemu di sini di alam maya ni. Semoga pertemuan kita ini akan membuka pintu-pintu rahmat dan juga keberkatan daripada Allah SWT hendaknya ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, di ruangan ini saya ingin menyampaikan tazkirah yang bertajuk Mukjizat. Semoga menjadi manfaat ya untuk semua, insya-Allah. Apakah itu mukjizat? Mukjizat pada bahasa ialah berasal daripada perkataan Arab ajaza, iaitu lemah, yang membawa maksud yang melemahkan. Dari segi istilah pula, mukjizat ialah perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada para Nabi dan Rasul, yang dapat melemahkan manusia dan di luar kemampuan, serta tidak mampu dilakukan oleh mana-mana manusia pun. Itu adalah maksud mukjizat. Kenapa perlu mukjizat? Maksudnya apa tujuan Allah SWT kurniakan mukjizat kepada para Nabi dan Rasul Allah? Yang pertama, banyak tujuan dia. Ini antaranya lah ya. Yang pertama, untuk menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Tadi pun disebutkan, mana-mana manusia tak mampu melakukan perkara luar biasa ini, kecuali Allah SWT saja yang maha berkuasa melakukannya. Yang kedua, untuk melemahkan pihak musuh ataupun untuk mematahkan hujah-hujah mereka yang ingkar. Yang ketiga, untuk membuktikan kebenaran risalah yang dibawa oleh para rasul. Tujuan seterusnya ialah untuk membenarkan atau membuktikan kenabian dan kerasulan para nabi dan rasul, iaitu membuktikan mereka adalah utusan Allah SWT. Yang seterusnya, yang kelima, untuk menjawab soalan dan menyahut cabaran umat-umat dan juga musuh-musuh para Nabi dan Rasul. Yang keenam, untuk memelihara kemuliaan para Rasul dan juga menolong mereka dalam memperjuangkan dan menyampaikan agama Allah. Yang seterusnya, yang ketujuh, untuk meyakinkan orang-orang kafir akan kebenaran Islam dan boleh mendorong mereka agar menerima ataupun memeluk Islam. Seterusnya, keperluan mukjizat adalah untuk meyakinkan umat Islam sendiri akan kebenaran agama yang mereka anuti. Maksudnya kita meyakini bahawa agama Islam ini adalah agama yang benar di sisi Allah SWT. Itu adalah antara keperluan mukjizat ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, seterusnya untuk pengetahuan semua, mukjizat terbahagi kepada dua ya. Yang pertama, mukjizat hissi, yang kedua mukjizat maknawi. Mukjizat hissi ialah mukjizat yang dapat dilihat dengan panca indera, iaitu dapat dilihat dengan mata, boleh dirasa, boleh disentuh manakala mukjizat maknawi pula, mukjizat yang tidak boleh dilihat dengan panca indera, tetapi boleh diketahui dengan menggunakan kekuatan dan juga ketajaman akal, ataupun dengan ilmu baru kita dapat ketahui mukjizat tersebut. Contoh-contoh mukjizat, contoh-contoh mukjizat Nabi Muhammad SAW. Banyak mukjizat Nabi Muhammad yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini di antaranya lah ya. Mukjizat hissi, yang pertama, bulan terbelah dua. Ini berdasarkan hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu an, bahawa penduduk Mekah meminta pada Rasulullah SAW memperlihatkan tanda kerasulan baginda. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun
memperlihatkanlah bulan yang terbelah dua. Sehingga mereka pun melihat jarak di antara keduanya. Okay. Mereka ni suruh Rasulullah SAW menunjukkan bukti kerasulan Rasulullah dan berjanji untuk memeluk Islam. Tetapi ada juga yang tetap tidak menerima Islam. Okay. Contoh yang kedua, turunnya hujan serta-merta selepas Rasulullah SAW berdoa. Pada satu ketika dulu, kemarau melanda Madinah. Jadi kemudian datanglah seorang Arab Badui berjumpa dengan Nabi SAW dan meminta baginda berdoa kepada Allah SWT supaya diturunkan hujan. Nabi SAW pun berdoalah kepada Allah SWT. Maka selepas dia berdoa, maka turunlah hujan. Jadi apabila hujan tu turun selama beberapa hari, dikatakan sehingga seminggu lah, 7 hari berturut-turut, sampai nampak dah nak berlaku seperti nak berlaku banjir lah. Okay? Jadi orang Arab Badui tadi pun datang semula jumpa Rasulullah SAW, minta baginda berdoa kepada Allah SWT supaya kurangkan ataupun hentikan hujan. Okey, mukjizat di sini maknanya mukjizat sini ada Rasulullah SAW berdoa dan doa Rasulullah terus dimakbulkan oleh Allah SWT. Contoh yang lain, awan memayungi baginda, makanan yang sedikit mencukupi bagi yang ramai, air keluar daripada jari jemari. Jadi itu antara contoh mukjizat hissi. Manakala mukjizat maknawi yang dianugerahkan kepada Rasulullah SAW ialah yang pertama Al-Quran. Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini mempunyai berbagai mukjizat. Antara mukjizat Al-Quran ialah dijamin oleh Allah SWT. Al-Quran ini tak akan ditokok tambah atau akan dikurangkan isi kandungan di dalamnya, dan juga sebagai pedoman ataupun panduan untuk umat manusia sehinggalah hari kiamat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hijj ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna az-zikr wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Mukjizat Al-Quran ni, mukjizat Al-Quran yang lain ialah di segi bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab kepada bangsa Arab ketika bangsa Arab berada di kemuncak kegemilangan dan kemajuan bahasa, dengan kemunculan kesastrawan, pemidato dan juga penyair dan pujangga. Penurunan Al-Quran ni mengagumkan dan mempersonakan mereka, kerana Al-Quran ni lengkap dengan sastra, keindahan susunannya, gaya bahasanya, iaitu dari segi fasahah dan juga balaghah. Contohnya seorang sastrawan yang terkenal pada masa tu, iaitu Al-Walid bin Mughirah, dia sangat tertarik dan terpesona apabila mendengar Nabi Muhammad SAW baca Quran, dengan berkata, demi Allah, perkataan tersebut bukan syair, bukan sihir, bukan kahanah. Kahanah tu mentera yang dibaca oleh dukun. Okey, kelebihan Al-Quran ni melalui ketinggian gaya bahasanya yang tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang ummi, iaitu tidak pandai membaca. Jadi hal tersebut dapat membuktikan dan mengukuhkan bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan ciptaan atau ucapan daripada Nabi Muhammad SAW. Okey, contoh yang kedua, mukjizat maknawi ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu peristiwa yang besar, yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW, dan dianggap sebagai satu anugerah daripada Allah SWT, yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah SWT, iaitu dua keajaiban yang berlaku, iaitu Isra' dan Mi'raj, yang berlaku hanya dalam satu malam saja, iaitu pada tanggal 27 Rejab tahun 11 Hijrah. Okey. Jadi mukjizat-mukjizat ni untuk pengetahuan semua memang perlulah, agar dapat menguatkan keimanan kita, menambahkan ketaatan,
merasai pengawasan Allah SWT dan mengetahui kemuliaan para nabi dan rasul, serta menghargai pengorbanan dan perjuangan para rasul dalam menyampaikan risalah. Bagi kita sebagai umat Islam, perlulah menghargai baginda Rasulullah SAW. Okay, setakat ni dulu perkongsian hari ini. Jadi sebelum mengakhiri, marilah bersama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan 3 kali selawat. Selawat yang umum itulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa yang baik datang daripada Allah SWT, dan apa yang kurang daripada kelemahan saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.